Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kembali kita pada sesi forum seminar refleksi. Pada hari ini saya selaku moderator anda Nur Fahanin binti Roslan ingin meminta panel-panel kita untuk mengupas isu mengenai penilaian pengajaran dan pembelajaran. Selaku moderator, eloklah saya memperkenalkan panel-panel kita pada hari ini. Yang pertama, di sebelah kanan saya, Khadijah binti Ahmad Arifin. Panel kedua, Suha binti Zabri. Panel kita yang ketiga, Ruhul Atikah binti Muhammad Hussein. Panel yang terakhir, Nur Hafizah binti Samsudin. Jadi, eloklah kita memulakan sesi forum pada hari ini. Pertama sekali, saya ingin bertanya kepada panel pertama. Boleh saya panggil Ijah? Ijah, bolehkah anda terangkan mengenai definisi pengajaran, pembelajaran dan penilaian? Terima kasih moderator kita, Cik Nur Fahanin. Sebelum kita mulakan perbincangan ini, saya rasa elok saya nak terangkan definisi mengenai pengajaran, pembelajaran dan penilaian. Baiklah, pengajaran. Apa yang dimaksudkan dengan pengajaran? Pengajaran merupakan tugasan dan aktiviti yang diusahakan bersama guru oleh guru dan muridnya. Dan guru akan merancang terlebih dahulu aktiviti tersebut dan menggunakan kaedah dan teknik yang sesuai untuk memastikan di akhir pengajaran akan ada hasilnya. Menurut Syahabuddin 2003, pengajaran mestilah menunjukkan hasil di akhir pengajarannya. Dan hasil tersebut boleh dalam bentuk sama ada kekal ataupun sementara. Abdul Rahim Abdul Rashid 2002 pula menyatakan skop pembelajaran merangkumi domain kognitif, domain afektif dan domain psikomotor. Dan pembelajaran pula memerlukan kaedah dan proses dari yang paling mudah hinggalah yang paling kompleks. Dan beberapa komponen asas perlu ada bagi mewujudkan pembelajaran. Dan antara komponen tersebut adalah pelajar, hasil pembelajaran, kaedah dan juga perkara yang dipelajari. Sekiranya komponen asas ini tidak ada, maka tidak wujudlah sesi pembelajaran. Manakala penilaian pula adalah satu kaedah untuk mengumpul, merekod dan menganalisa bagi membantu proses pembelajaran. Melalui penilaian, guru dapat menilai dirinya, menilai pelajar dan dapat memperbaiki kaedah pengajarannya di masa akan datang. Dan secara umumnya terdapat dua jenis penilaian, iaitu penilaian formatif dan juga penilaian summatif. Dan untuk maklumat lanjut mengenai penilaian tersebut, mungkin rakan panel saya boleh teruskan yang selanjutnya. Di sini terdapat guru adalah perlu bagi seorang guru untuk merancang aktiviti untuk melakukan teknik yang sesuai dalam bilik darjah supaya sesi PMP kita akan berjalan dengan lancar. Dan dari segi penilaian pula adalah sangat penting untuk kita melakukan penilaian pada diri kita sendiri sebagai seorang guru dan juga kepada pelajar supaya kita dapat memperbaiki apa yang kita telah lakukan di dalam bilik darjah. Untuk panel kedua, Saudari Fatin, saya ingin meminta saudari untuk mengupas sedikit mengenai konsep, kepentingan dan objektif penilaian. Terima kasih Cikgu Yelka kerana menjemput saya untuk berbicara. Di sini saya akan menerangkan sedikit sebanyak mengenai konsep, objektif dan kepentingan penilaian itu sendiri. Konsep penilaian. Guru memainkan peranan yang sangat penting dalam mengesan kebolehan, kemajuan dan pencapaian murid. Sebelum guru melakukan penilaian, guru perlu menentukan hasil pembelajaran yang hendak dinilai. Setelah itu, guru akan merancang dan membina instrumen penilaian untuk diberikan kepada pelajar. Dan seterusnya, penilaian tersebut perlu dianalisis dan dilakukan kepada pihak-pihak yang tertentu. Daripada penilaian, guru dapat memastikan perkembangan potensi murid secara menyeluruh dari aspek JD, iaitu apa? Jasmani, emosi, rohani dan intelek, selaras dengan falsafah pendidikan kebangsaan kita. Apa objektif kita melakukan penilaian kepada murid? Iaitu mengesan perkembangan murid secara menyeluruh, mengetahui keberkesanan pengajaran, dan guru dapat mengubah dan merancang sesuai dengan pengajaran seiring dengan tahap belajar. Dan selain itu,
mengenal pasti kekuatan dan kelemahan murid semasa PMP. Okey, kepentingan penilaian. Okey, jika penilaian dilaksanakan dengan sempurna, ia dapat membantu murid mengatasi masalah pembelajaran yang dikenalpasti melalui penilaian itu sendiri. Selain daripada itu, apabila guru melakukan penilaian, guru boleh membuat tindakan susulan jika daripada penilaian tersebut kita dapat kenalpasti murid itu pencapaian murid tidak berapa baik. Okey, ini dapat meningkatkan kemajuan dalam pencapaian cemerlang dari aspek kognitif, efektif dan tingkah laku. Okey, itu sahaja daripada saya mengenai konsep, objektif dan kepentingan. Okey, Cik Fatih menerangkan mengenai kita perlu mengenal pasti kebolehan dan kelemahan murid supaya kebolehan pelajar tu kita boleh pertingkatkan dan kelemahan tu kita boleh perbaiki. Jadi saya menjemput kita punya panel yang ketiga, Cik Rubul, untuk menerangkan mengenai ciri-ciri penilaian, skop penilaian dan juga bentuk penilaian. Persilakan. Terima kasih kepada moderator dan ahli kita yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Berbalik kepada tajuk forum kita iaitu penilaian pengajaran dan pembelajaran, ingin saya terangkan apa ciri-ciri yang perlu ada dalam bilik darjah. Ciri-ciri penilaian dalam bilik darjah adalah menentukan sejauh mana objektif pengajaran dan juga pembelajaran telah dicapai. Seterusnya, membantu guru mengubah sesuaikan kaedah PMP untuk membantu memperbaiki kelemahan pelajar serta ianya dijalankan secara berterusan untuk menentukan kemajuan pelajar dalam aspek jari iaitu jasmani, emosi, rohani dan juga intelek. Okey. Seterusnya, prinsip-prinsip asas yang perlu ada dalam sesuatu penilaian adalah ada 4. Yang pertama adalah tujuan penilaian. Yang kedua, bidang yang dinilai serta calon yang tidak dinilai dan akhir sekali teknik yang digunakan di dalam penilaian. Okey. Kemudian penilaian juga mempunyai skop-skop yang tertentu. Di mana skop penilaian ini terbahagi kepada 3. Yang pertama, bidang kognitif iaitu pemikiran, pencapaian pengetahuan dan perkembangan intelek pelajar. Contohnya dari segi pengetahuan mengenai nilai dan kandungan akademik yang ditentukan bagi setiap tingkatan. Okay, kita boleh menilai sejauh mana pencapaian pelajar itu melalui ujian bertulis dan sebagainya. Okay, skop yang kedua adalah dari segi bidang efektif iaitu perasaan. Okay, efektif ni perkembangan perlakuan dalam minat, sikap, nilai serta rohani dan emosi. Contohnya, apa persepsi pelajar itu selepas guru memberikan mereka pendekatan pengajaran yang berbeza? Adakah mereka merasa seronok, teruja atau sebaliknya? Itu adalah dari segi bidang efektif. Okay, skop yang ketiga adalah dari segi bidang psikomotor iaitu tingkah laku. Okay, kebolehan pelajar melakukan sesuatu dari segi fizikal seperti membuat eksperimen, kajian dan juga sebagainya. Okay. Penilaian dalam bilik darjah juga mempunyai beberapa bentuk iaitu informal dan juga formal. Penilaian secara formal, kita guru itu menilai pelajar dari segi pemerhatian, lisan, kuis, soal jawab, perbincangan dan juga penilaian sendiri. Dan penilaian secara formal juga pula guru menilai pelajar dari segi ujian bertulis, laporan, tugasan dan juga folio. Okey, sekian daripada saya sedikit tentang ciri-ciri, skop dan juga bentuk penilaian. Terima kasih. Para hadirin bakal guru sekalian, ada perasaan tak apa yang dia cakap yang sangat berguna pada kita hari ini? Di mana penilaian itu adalah satu cara kita nak tengok objektif kita tercapai ataupun tidak. Okey, untuk panel yang keempat, saya menjemput Cik Hafizah untuk menerangkan mengenai jenis-jenis penilaian. Silakan. Terima kasih kepada moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, saya akan teruskan dengan tujuan penilaian serta jenis-jenis penilaian. Okey, tujuan penilaian diadakan di sekolah di Malaysia adalah untuk mengetahui sejauh mana konsep-konsep yang diajar oleh guru difahami oleh pelajar. Okey, contohnya apabila diumumkan grade ataupun markah yang pelajar itu dapat, kita akan ketahui
tahap pencapaian pelajar dalam satu-satu bidang tersebut. Okey. Selain itu, penilaian dalam di sekolah juga digunakan untuk mengetahui keberkesanan pengajaran oleh guru. Okey, lepas itu apabila guru mengetahui keberkesanan pembelajaran itu, guru tersebut bolehlah merancang serta membuat slide pembelajaran dan akhirnya guru menjalankan tindakan susulan yang sesuai dengan serta-merta. Contohnya apabila membuat penilaian di kelas, contohnya ujian, guru boleh mengetahui kelemahan ataupun kekuatan seseorang pelajar itu. Lepas tu guru bolehlah membantu pelajar tersebut untuk memperbaiki kelemahan pelajar tersebut. Okey, saya akan teruskan dengan jenis-jenis penilaian. Terdapat 5 jenis penilaian di sekolah, iaitu penilaian formatif, penilaian sumatif, penilaian penempatan, penilaian rujukan kriteria dan rujukan normal. Okey, namun saya akan fokuskan kepada 2 penilaian, iaitu penilaian sumatif dan penilaian formatif. Okey, penilaian formatif ini adalah penilaian di mana ia berjalan secara berterusan dan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Maklumat yang diperolehi daripada penilaian formatif ini dapat memberi maklum balas tentang sejauh mana hasil pembelajaran telah dikuasai oleh pelajar. Okey, penilaian formatif ini dia adalah dalam bentuk formal dan tidak formal. Okey, contoh yang tidak formal adalah ujian lisan dan contoh ujian formal adalah ujian bertulis seperti biasa. Okey, manakala penilaian sumatif pula adalah penilaian yang diukur, yang dilakukan pada akhir tahun. Contohnya penilaian peperiksaan akhir tahun kan. Okey, penilaian ini dapat memberikan nilai pencapaian perbezaan antara pelajar dengan pelajar yang lain. Penilaian sumatif ini berpusat secara berpusat. Contohnya penilaian yang melibatkan Kementerian Pelajaran Malaysia seperti penilaian peperiksaan yang besar-besar, contohnya UPSR, SPM, STPM. Okey, penilaian sumatif ini adalah dalam bentuk formal. Okey, penilaian ini dijalankan secara berpusat. Penilaian ini okey, keputusan penilaian ini keputusan pelajar dapat diketahui oleh seluruh negara jika kita lakukan penilaian secara sumatif ini. Okey, ada berapa jenis penilaian? Jadi terangkan? Ada 2, iaitu formatif dan sumatif. Formatif adalah satu penilaian yang berjalan secara berterusan dalam PNP, dan manakala sumatif pula adalah diukur pada akhir tahun. Contohnya? Pesertaan besar macam SPM. Okey, sekarang kita masuk ke pusingan kedua bagi sesi forum kita. Okey, bagi pusingan kedua ni, seperti yang kita sedia maklum, guru-guru muda ini baru balik daripada berpraktikal di sekolah masing-masing. Jadi boleh saya minta mereka setiap panel untuk menceritakan pengalaman mereka berdasarkan tajuk kita pada hari ini, dan juga pada permulaan sila memperkenalkan nama sekolah. Okay, silakan. Okay. Assalamualaikum. Sekali lagi saya. Okey. Saya telah semasa praktikal saya telah ditempatkan di SMK Bukit Sentosa 2, Bukit Guntung, Awang. Dan saya telah ditugaskan untuk mengajar pelajar tingkatan 4 dinamik, kelas ke-8 daripada 9. Ajar sains. Okey. Tak payah nak cakap banyak pasal student, macam mana semua dah tahu macam mana keadaan student kan. Lagi-lagi kalau macam kelas hujung lah, boleh katakan hujung lah. Okey, tapi saya nak ceritakan kat sini elemen penilaian yang diterapkan di sekolah tu. Okey, beberapa bentuk penilaian dilakukan di sekolah tu yang saya daripada kematian saya lah. Yang kat sekolah tu dia dapat penilaian berdasarkan PBS, penilaian formatif dan summatif yang biasa lah kan. Kemudian PK. Yang ni semua biasa, semua sekolah saya yakin akan melakukan penilaian ini. Tapi disebabkan saya ajar tingkatan 4, jadi PBS ni saya tak pernah buat, dan saya tak tahulah PBS ni macam mana dijalankan. Okey, bagi penilaian formatif, saya sendiri mengimplementasikan penilaian formatif
formatif ni dalam kelas yang saya ajar. Lepas mengajar saya akan tanya, saya akan kerap bertanya kepada pelajar. Walaupun pada mulanya pelajar tidak mahu memberikan respon mula-mula kita masuk kita tak nak jadi siapa langsung. Ni macam pelik, kenapa tiba cikgu nak tanya apa respon? Sebelum ni dia kata tak ada pun cikgu nak tanya-tanya. Tapi bila saya masuk tu saya suka tanya. Kalau mengajar tu di akhir pembelajaran saya akan tanya apa yang dia belajar. Tak pun lepas saya terang sikit tu saya akan tanya apa yang dia faham pada apa yang saya ajar. Maksudnya kita soal, dia jawab. Nak tahu dia dapat tak poin yang kita nak ajar tu. Kemudian saya juga suka tanya bila masuk di kelas, saya akan suruh semua pelajar berdiri, tak bagi duduk dulu. Kalau boleh jawab baru saya bagi duduk. Jadi setiap kali saya masuk kelas, mereka kena bersedia bila disoal mengenai pembelajaran yang lepas. Manakala bagi penilaian summative, yang ni biasalah sekolah buat ujian pertengahan, ujian peperiksaan akhir tahun. Ini boleh dikirakan summative lah kan, sebab dia merangkumi beberapa bab, beberapa topik. Selain itu saya nak tekankan mengenai PK. Okey, apa maksud PK sendiri? Kita tahu tak PK? Okey, PK, penilaian kerja amali sains. Siapa? Saya yakin ada kalangan kawan kita yang buat juga PK kan? Ada kan? Okey, ada. Okey, saya nak penilaian kerja amali sains ni. Kita nak belajar dari segi pemahaman sains kan? Pemahaman sains ni mempunyai dua elemen utama dia dari segi kita nak uji pemahaman fakta-fakta, konsep, teori tentang kandungan sains. Elemen yang seterusnya, pemahaman prosedur dan penakulan yang mengesahkan kandungan sains yang dibelajar. Jadi dua elemen pemahaman sains ni kena ada. Kemudian walaupun guru-guru sains telah diberi latihan jangka pendek sama ada secara berpusat ataupun secara latihan dalam mandifikat sekolah untuk mentadbir penilaian PK ini, namun banyak persoalan yang masih boleh ditimbulkan. Kenapa kita sendiri nampak kan macam mana PK ni dijalankan di sekolah? Perasan tak macam mana? Betul-betul dijalankan dengan secara komited ni ataupun sekadar nak menyiapkan PK ni? Sekadar menyiapkan. Jadi saya rasa kita ni yang bakal guru dan berkemungkinan besar akan mengajar subjek sains kan, kena ada macam mana, rasa bertanggungjawab tu, rasa komited tu. Dan kita sudah semestinya kena tahu, kita sendiri tahu apa maksud PK, kita sendiri tahu macam mana nak jalankan. Jadi antara ada kajian yang dia buat kajian mengenai PK ini, dan antara persoalan yang timbul, adakah latihan begini berkesan untuk menerapkan pengetahuan kemahiran prosedur sains yang mencukupi untuk membolehkan guru-guru sains membuat keputusan yang sah tentang sesuatu penyiasan sains. Dan persoalan yang kedua, adakah tahap pengetahuan kemahiran prosedur sains di kalangan guru-guru sains ini mencukupi untuk membimbing pelajar-pelajar mereka sendiri? Okey, cuba anda fikirkan bagaimana guru sains sendiri nak menjalankan PK kalau dia sendiri tak tahu konsep PK itu sendiri. Jadi saya tinggalkan soalan ni dengan anda. Cuba kita fikirkan, cuba kita refleksi diri dan siap sedia diri untuk melaksanakan tugas di sekolah nantilah tentang lebih lagi ni PK. Okey. Dekat sini saya nak bagi pandangan sikit lah mengenai pandangan saya mengenai penilaian formatif. Bagi saya penilaian formatif perlu diamalkan. Sebab apa? Bila kita amalkan penilaian formatif ni, pelajar akan sentiasa bersedia untuk disoal dan menguji kefahaman pelajar. Walaupun mungkin ada kekangan masa bagi setengah guru yang tidak boleh melaksanakan formatif sebab kita terhad masa kan. Habis masa kita tengok cikgu dah ada ajar, dah tunggu kat luar kan. Jadi kekangan masa tu mungkin kita akan boleh curi masa sikit. Kemudian mungkin nak galakkan pelajar melibatkan diri dalam penilaian formatif ni, mungkin boleh beri ganjaran. Tak payah banyak-banyak gula-gula ke, macam tu je kan. Pelajar ni dapat gula-gula pun dah excited lebih kan. Kemudian terdapat sedikit kelemahan bagi penilaian summative bagi saya. Sebab apa? Selalunya penilaian summative ni tidak merangkumi banyak topik. Dia tak merangkumi semua topik kan, cuma beberapa topik saja. Dan selalunya contohnya summative tadi penilaian akhir tahun kan, pelajar cuma belajar untuk jawab exam.
Kan? Bila kalau tak exam, tak belajar kan? Tak bersedia nak belajar. Kebiasaannya macam tu. Jadi, belajar untuk pemeriksaan ni saya rasa tak sepatutnya berlaku sebab ilmu yang dipelajari itu, yang dipelajarinya sepatutnya diaplikasi dalam kehidupan pelajar, kehidupan seharian. Jadi mungkin kita sebagai bakal guru ni boleh menerapkan, maksudnya kita belajar tu untuk diaplikasikan dalam kehidupan kita, bukan sekadar untuk pemeriksaan. Saja daripada saya. Okey, kita selaku bakal guru graduan Universiti Pendidikan Sultan Idris perlu melihat apa yang panel kita cakap tadi mengenai PK. Kita perlu committed membawa perubahan dalam pendidikan. Okey, sekarang kita minta panel kedua untuk menerangkan menceritakan pengalaman beliau. Terima kasih. Okey, saya berpraktikal di SMK Hamihan Tapa, Perak. Okey, sekolah saya seperti sekolah-sekolah lain ada membuat PK seperti kawan saya tadi kan, formatif, sumatif dan PBS dan lain-lain. Tapi saya nak menekankan untuk di sekolah saya iaitu mengenai PISA dan TIMSS. Biasa kan dengar, tapi tak tahu macam mana dia dinilai ataupun lain-lain lah kan. Okey, PISA ni adalah Program International Student Assessment dan TIMSS pula adalah Trend in International Mathematics and Science Study. PISA ni adalah suatu penilaian yang mengukur real life skill pelajar dengan menggunakan konsep yang dah diajarkan di sekolah oleh guru kan, dan dia mengaplikasikan konsep tersebut di dalam soalan yang diberi yang cara aplikasi melalui kehidupan mereka sendiri. Okey, TIMSS pula dia adalah fokus kepada isi kandungan kurikulum. Tetapi kedua-dua ini mengukur pemikiran aras tinggi pelajar yang dikatakan sekarang ni soalan hot, iaitu soalan higher order thinking. Okey, isu dia semasa saya berpraktikal, saya sempatlah menjalani ujian yang diberikan kepada pelajar ni, PISA dan TIMSS ni, dan saya mendapati semua pelajar saya dan pelajar guru-guru lain juga mendapat markah 10 dan ke bawah, 10% dan ke bawah. Dan semasa ujian ni dijalankan, semasa menjaga ujian ni, pelajar kerap tanya, cikgu apa ni? Cikgu, saya tak faham lah soalan ni. Dan kalau tuan-tuan nak tahu, PISA ni soalan dia sangat panjang, tapi TIMSS ni dia ringkas tapi padat. Dan pelajar tak tahu nak menggunakan tabel untuk aplikasikan dalam soalan, menggunakan tabel lah kan. Dan dia tak nampak macam mana konsep yang dia belajar nak gunakan dalam aplikasi kehidupan. Sedangkan contoh-contoh soalan dia mengenai density kan, tapi pelajar tak boleh nak kaitkan. Dan semasa tu juga saya dapati pelajar sangat malas membaca soalan. Sebab baru je exam tu mula dah, cikgu apa dia cakap ni kan. Sedangkan PISA ni juga mengukur konsep, tahap membaca pelajar dan pemahaman pelajar lah menggunakan soalan tu. Dan rasa-rasa puan, kenapa pelajar tak dapat nak menjawab soalan PISA dan TIMSS ni? Okey, memang kita dapat lihat kan, peperiksaan berdasarkan penilaian berasaskan peperiksaan tak mampu untuk melatih pelajar untuk menjawab soalan aras tinggi. Dan isu dia, selain daripada tu, isu dia sekarang guru sendiri pun tak tahu nak buat soalan aras tinggi. Macam mana dia nak aplikasikan soalan tu terhadap pelajar dia kan. Sebab pelajar perlulah dilatih untuk menjawab soalan ni supaya otak pelajar berkembang kan. Bukan dia setakat soalan hanya kira kan, macam tu kan.
Jadi cadangan daripada saya, mungkin guru-guru ataupun kita sebagai bakal guru perlu melatih diri untuk menghasilkan soalan-soalan aras tinggi. Cuba dan merujuklah pada pakar kan, macam pensyarah kita ke, supaya kita dapat mengaplikasikan soalan yang beraras tinggi ni kepada pelajar kita. Kerana kalau dalam ranking Malaysia, dalam ranking PISA dan TIMSS, setiap tahun berturun. Dan semenjak PPSMI dijalankan, Kementerian Pelajaran telah mengeluarkan laporan TIMSS dan PISA menurun sejak PPSMI dijalankan pada tahun 2007. Contohnya sains daripada tempat ke-20 pada tahun 2003, pada 2007 menurun pada tempat yang ke-21. Dan Vietnam yang negara agak mundur berada di tempat yang teratas berbanding negara kita yang maju kan. Dikatakan majulah kan, sebab semua pendidikan semua diberikan. Kenapa begitu? Kenapa Vietnam yang negara mundur boleh mendapat tempat yang tertinggi dalam TIMSS dan PISA? Okey, itu saja. Okey. Menarik TIMSS dan PISA semakin menurun setelah kita jalankan PPSMI. Jadi cikgu, apa pandangan cikgu bagi saya lah, bakal-bakal guru ni perlu dan sekarang perlu mula berfikiran aras tinggi sebelum menghasilkan soalan aras tinggi, bukan plagiat soalan daripada buku macam biasa kan. Okey, sekarang kita minta pendapat panel ketiga mengenai penilaian dan juga berdasarkan pengalaman di sekolah pelajar. Okay, terima kasih sekali lagi kepada moderator. Saya nak ceritakan sedikitlah tentang pengalaman saya semasa berpraktikal di SMK Malim Nawar, Kampar Perak dan mengajar tingkatan 1. Okay, saya melihat penilaian yang digunakan oleh guru-guru serta diri saya sendiri adalah penilaian formatif, iaitu penilaian secara di akhir pembelajaran. Contohnya seperti kuis, guru memberi kerja rumah dan rumusan secara lisan kepada pelajar. Di akhir pembelajaran cikgu tanya apa yang kamu belajar hari ini kan. Okey, itu dikira sebagai penilaian formatif. Okey, PBS juga merupakan penilaian formatif, di mana selepas guru mengajar, di akhirnya pelajar diberikan penilaian formatif. Okey, saya juga melihat penilaian kedua yang digunakan di semasa saya berpraktikal adalah penilaian summative, di mana di sekolah saya melihat ujian intervensi dan juga ujian akhir tahun merupakan penilaian summative. Okey, ujian intervensi ini sama seperti ujian bulanan yang lain, cuma ianya dijalankan kepada pelajar tingkatan 1, 2 dan 3. Dan ujian intervensi ini wujud selepas adanya PPS, kerana guru itu menganggap PPS ni tidak dapat mengukur tahap pencapaian sebenar pelajar. Okey, sebab itulah ujian intervensi ini sebagai satu kayu ukur untuk menilai tahap pencapaian pelajar. Okay, seterusnya seperti biasalah ujian akhir tahun, pelajar itu dinilai di penghujung tahun untuk menentukan kedudukan kelas untuk tahun berikutnya. Sekilas sedikit sebanyak tentang pengalaman saya lah, kerana contoh seperti PISA, TIMSS telah digunakan oleh rakan-rakan saya kan. Okay, sekian daripada saya. Ujian intervensi untuk mengukur tahap kefahaman pelajar. Bagaimana kita backup daripada PBS. Jadi panel keempat boleh meneruskan sidang forum. Terima kasih moderator. InsyaAllah saya berpraktikal di Sekolah Menengah Kebangsaan Sentosa Kampar, dan saya berpeluang mengajar sains tingkatan 1. Itu saya sempatlah merasakan PBS di sekolah. PBS ni sebenarnya salah satu daripada penilaian formatif. Daripada pengalaman saya lihat kesan daripada PBS ni, sikap pelajar itu sendiri jadi kurang bersungguh-sungguh. Contohnya
semasa PBS dijalankan, mungkin pelajar tu merasakan PBS ni kalau macam band ni tak lepas, boleh ulang lagi kan. So macam pelajar ni tak menganggap PBS ni macam sesuatu yang penilaian besar, contohnya peperiksaan akhir tahun macam tu. Selain tu dari segi sikap pelajar pula, kita boleh lihat ramai pelajar yang tak hadir. So dia memberi kesan lah kepada penilaian ni semasa, contohnya kalau cikgu nak jalankan PBS pada waktu tu, dua orang tak hadir. So cikgu ni kena fikir pula, nak buat ke tak kan. Kalau buat nanti yang lain tertinggal, kalau tak buat nanti yang lain tertinggal juga. Macam membebankan guru lah. Satu lagi, PBS ni saya lihat sikap pelajar jadi sedikit malas. Kalau macam malas nak study sebab PBS kan. Contohnya kalau dalam kelas, kalau masa nak PBS, cikgu sebagai pemerhati, tapi pelajar-pelajar tu tetap juga macam nak tengok kawan macam tu. So saya rasa PBS ni kurang untuk menilai pelajar itu sendiri. Saya pernah semasa mesyuarat guru-guru, pengetua saya pernah kata pelajar sekolah ni kalau tak buat ujian, dia memang malas nak belajar. So kita kena tetap buat ujian juga, jangan buat PBS je macam tu. Kat situlah kita boleh tengok yang pengetua tu sendiri berpendapat PBS ni macam tak boleh nak mengukur sangat pencapaian pelajar. Selain itu, pengalaman saya melihat cikgu tu sendiri menjalankan, cikgu yang lain menjalankan PBS macam cikgu tak sempat kan nak buat PBS semua kan banyak. Lepas tu dia suruh je pelajar buat balik, buat kat rumah. So macam kat situ kita boleh tahulah macam mana nak detect pelajar punya pemahaman kan. Kalau buat kat rumah macam buat kerja rumah je kan. Itulah pengalaman saya kat sekolah. Berdasarkan pengalaman panel ni, dia menyatakan pendapat pribadi bahawa PBS ini menyebabkan pelajar tidak bersungguh-sungguh dan juga membebankan guru. Jadi pada sesi ini saya membuka ruang kepada para hadirin sekalian untuk memberikan pendapat ataupun pertanyaan, mengutarakan penambahbaikan atau sebagainya pada sidang ini. Sila angkat tangan. Saudara Andrew. Terima kasih. Saya ada satu soalan mengenai pisah dengan tim. Tadi cikgu kata pisah dengan ranking, pisah dengan tim menurun, terutamanya apabila PPSMI dijalankan kan. Tapi setahu saya PPSMI dah kira masuk lah, walaupun bukan sepenuhnya, tapi dah kira masuk lah, dah ada 2-3 tahun lah kan. Tapi ranking tim dan pisah bukannya naik pun. Jadi adakah PPSMI yang merupakan faktor utama yang menyebabkan tim dan pisah turun, ataupun ada faktor lain yang lebih signifikan? Saya akan menjawab soalan saudara dulu. PPSMI tu salah satu faktor, tak sepenuhnya, tapi dia nampak menurun semasa PPSMI dijalankan. Dan kalau kita nak tahu, PPSMI pun sekarang masih lagi dalam penurunan secara berperingkat kan. Jadi pelajar masih lagi keliru untuk penukaran bahasa daripada term sains yang bahasa Inggeris, bahasa Melayu. Pisah kan ada dua bahasa. Dia dua bahasa, tapi macam dia itulah PPSMI tu salah satu faktor. Tapi salah satu yang tadi saya cakap adalah memang pelajar tu sendiri mungkin konsep dia tak berapa baik, ataupun dia tak boleh nak keluarkan konsep tu luar daripada pemikiran dia kepada soalan tu. Cik Hazrina. Saya nak tanya pada pisah yang penting juga kan. Mana kita tahu kan soalan pisah dan teams dia memfokuskan kepada hoax kan, pemikiran soalan itulah kan. Saya nak tanya pendapat Fatin lah kan. Seperti mana kita cikgu-cikgu kat Malaysia ni kan, pendidikan Malaysia kita kan sebelum ada ni kita
fokus kepada peperiksaan awam kan, contohnya SPM, PMI dan PDP kita yang kita sampaikan juga kepada pelajar, kita fokus kepada bab-bab yang akan masuk dalam exam. Jadi diorang akan tahulah soalan mana, bukan soalan mat kan. Boleh tahu soalan nombor 1 bentuk dia macam mana, nombor 2 bentuk macam mana. Jadi saya tanya pendapat Fatin, adakah kita perlu mengubah PDP kita kepada hot? Macam tu. Pada pendapat saya lah, kita tak perlu mengubah sepenuhnya kerana peperiksaan itu pun akan menilai konsep pelajar. Tetapi mungkin kita perlu memasukkan soalan-soalan jenis hot ni ke dalam soalan-soalan peperiksaan supaya pelajar tak berfikir secara sempit. Sebab lepas pelaksanaan PISA dan TIMSS di sekolah saya dapat lihat guru sendiri tak mengambil berat mengenai TIMSS dan PISA tu sendiri. And dia rasa menyusahkan. Jadi macam, kenapa guru pun dah rasa macam tu, macam mana dia nak ubah pelajar untuk lebih merasakan benda tu penting dan perlu diubah, kan? Okay. Saya buka soalan mengenai penilaian lain pula. Saudara Zulfa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merujuk kepada pusingan pertama tadi, antara ujian-ujian yang dijalankan, jenis-jenis ujian lisan, bertulis dan sebagainya. Tapi macam mana kalau BI, subjek bahasa Inggeris, kita tahu dia ada, memang kita dapat nilai student tu melalui ujian oral kan, lisan. Tapi kalau sains macam mana pula kita nak jalankan ujian lisan tu? Adakah ujian lisan tu kita jalankan secara tak langsung semasa PMP, maksudnya kita tanya pelajar macam tu, ataupun dia ada format tersendiri? Okey. Saya rasa saya boleh tanggungjawab untuk jawab soalan tu kan. Okey, bagi saya secara oralnya lisan penilaian oral secara lisan dia sains kan. Dia lebih kepada mungkin melalui penilaian lisan tu kita tahu pelajar tu dapat tak term yang betul-betul term untuk bagi konsep tersebut, konsep sains tu sendiri. Sebab kadang-kadang kan kalau kita penggunaan perkataan tu penggunaan yang salah, maksudnya tak di tempat yang sepatutnya, jadi maksud dia akan berbeza kan. Akan berbeza. Jadi dari situ kita boleh nilai sama ada mereka nilai secara lisan lah tentang konsep sains tersebut. Saudari Mida. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan bertanya, saya ada bertanya tentang PDS yang berasaskan sekolah. Saya nak seperti yang Cik Iza katakan tadi, secara overallnya saya melihatkan cikgu mengatakan PBS itu tidak bagus. Tak secara sebenarnya lah yang daripada apa yang Cikgu Iza katakan. Tapi bagi pendapat saya, sebenarnya kita tahu PBS adalah satu dasar yang telah dilancarkan oleh kerajaan dan dia telah diorang tak akan lancarkan kalau diorang tak ada buat research kan. Jadi sebenarnya pada pendapat saya PBS ni menjadi tidak bagus di mata semua bila mana pelaksanaan PBS tu sendiri tak dijalankan dengan baik. Kiranya sebenarnya sepatutnya dalam PBS tu, yes memang kiranya cikgu lah sebagai pelaksana tidak menjalankan dengan baik sebenarnya. So PBS tu kita boleh menyalahkan dia sebagai satu benda yang buruk lah. Yes memang ada daripada segi faktor lainnya, mungkin sistem nak key in data semua kan ada masalah. Tapi saya nak cakapkan kat sini bahawa kita boleh menyalahkan 100% bahawa PBS tu tidak bagus. Kiranya kita sebagai guru-guru yang bakal pergi sekolah nanti, kita tahu macam mana pelaksanaan PBS yang sepatutnya. So itu yang perlu kita buat. So itu ada pendapat saya mengucapkan. Terima kasih untuk cadangan tersebut. Jadi saya menutup sesi forum kita pada kali ini. Saya menyimpulkan bahawasanya penilaian adalah satu cara yang paling penting, paling berkesan untuk menjadi mengukur dan menjadi penanda aras di mana teknik pengajaran dalam kelas seorang guru itu berjaya ataupun tidak.
Dan jadi kita sebagai guru kita mempunyai kuasa autonomi untuk menentukan cara penilaian yang kita lakukan atas pelajar kita. Jadi sebagai guru kita perlu fikirkan dan komitmen dalam kerjaya kita. Sekian, terima kasih. Tak payah